أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء الجماء من الشاة القرناء وفي صحيح مسلم أي وثابت في صحيح مسلم dan sabit di dalam kitab sahih bagi Imam Muslim. Ini kita maklumah bab Sahih Muslim ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La tu'addayanna al-huquqa. Lam situ dia panggil lam qasam, berhubung dengan nun tauqid saqilah, memberi faedah takkid. Ay wallahi, demi Allah, pasti sesungguhnya akan ditunaikan. Terjemah gitu kan? Ada terjemah akan ditunaikan, tak kena. Dia masuk lam pada nun tauqid saqilah ni. Lam memberi faedah qasam. Ay wallahi, demi Allah. La tu'addayanna, pastilah akan ditunai. Tunai apa? Al-huquqa ila ahliha, ahli al-huquq, akan ditunaikan hak-hak. Dan hak-hak ni kewajipan ataupun dalam lain ta'rif dia panggil al-haq tu dengan maksud ma yajibu ada'uhu, barang yang wajib ditunaikan dan kita laksanakan. Jadi maksud hukuk di sini iaitu masalah kewajipan yang bersangkut dengan sesama min ibadillah ni. Jadi bila sebut hamba Allah ni, dia umum, bukan setakat manusia, malah sampai kepada binatang pun termasuk hamba Allah juga kan. Walaupun daripada golongan binatang pun pasti Allah akan tunaikan hak dia dan kewajipan yang bersangkut kan dengan sesama hamba Allah ni. Maknanya dia kena tunai, apatah lagi hutang, apatah lagi ada dosa-dosa kita yang bersangkut. Ni lagi-lagilah di dalam kitab Budurus Safirah, panjang juga cerita daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti berkenaan bab-bab hak ni. Jadi Nabi kata la tu'addayanna, demi Allah sesungguhnya pasti akan ditunai akan hak-hak ila ahliha yaumal qiyamah. Pada yaumal qiyamah ada dalam tu? Tak ada. Ini tambah yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jamma'i, sehingga diqawat. Qawat dalam istilah yuqad ni dia fi'il kan, fi'il mudhari' bina
bina majhul dia panggil. Ada yang apa nama dalam istilah kitab-kitab fiqh ni dia panggil qawat. Apa qawat? Bukan kuat kan. Qawat ni buat balas. Kalau dia buat bagi serebeh biji mata kawan ni, buat bagi dia serebeh. Kalau sesama manusia ni dia panggil qisas lah. Qawat ni buat balas. Apa yang dia buat kat kita, itulah kita akan buat kat dia balik tanpa lebih. Qawat ni. Ni Nabi kata hatta yuqada lisyati, sehinggalah dibalas bagi biri-biri betina al-jamma'i yang tidak bertanduk itu, minasyatil qarna'i, daripada kambing yang bertanduk. Adat bila saja menatang atas dunia ni, biasalah kalau kita bela kambing ni, bab kambing handuh tanduk sama-sama dia ni, memang dia dah lah masa kita bos kandang. Lebih-lebih lagi kalau bapak kambing ni dia kena nak belaga. Kadang-kadang dia hangat hati kat bapak lain, sentai-sentai tak kena bapak tu, kena ibu. Terbit sendi tu mati. Dan dia terbit sendi ni, dia makan pun tak lalu. Jadi atas dunia, kambing bapak tadi ni dia ada tanduk. Ibu ni nak balas balik tak boleh, dia tak ada tanduk kan. Itu hak hang dulu atas dunia, hang tanduk aku. Walaupun begitu sekalipun, di akhirat nanti Allah akan tunai hak dia balik. Itu hak menatang, bukan ada apa kan. Sama-sama menatang ni, akhirnya Allah perintah jadi tanah balik. Tu Imam Kalbi kata, yaqulullah azza wa jalla lil bahaim. Jadi bila dihimpunkan semua makhluk ni di padang mahsyar, terlebih dahulu sebelum dibuat perhitungan dengan manusia dan jin ni, Allah akan tunjuk keadilan Allah ni, menatang dulu. Panggil dulu menatang. Menatang mana? Menatang yang pernah diciptakan Allah atas dunia ni. Sejarah menatang tu banyak lah. Menatang banyak. Tu kambing sama kambing. Tu guru kata, malah kalau lembu yang direkah oleh rimau pun, nanti akhirat nanti Allah akan panggil. Dulu atas dunia hang rekah dia noh. Hari ini Allah tumbuh balik siung, rekah balik rimau tu. Sakit rimau tu, lagu tu lah kambing tu rasa sakit, hang rekah dulu. Lembu tu rasa sakit. Dan dubuk pedih hidup-hidup menatang lah. Nanti akhirat dubuk ni Allah akan tumbuh balik gigi, hang rekah dia balik. Dulu hampa makan dia hidup-hidup. Sampai peringkat lagu tu tak terlepas langsung. Ni yang Imam Kalbi kata. Kemudian Allah kata, habis perbicaraan, Allah tunjuk pembalasan bagi sesama binatang ni. Mula-mula binatang dulu, orang tak masuk kira. Tunjuk binatang dulu. Ni adalah hadis Muslim cerita. Dan sebagai riwayat dia tak sebut jamak, dia panggil jalhaq. Jalhaq ni botak kepala, makna tak ada tanduk lah kan, maksud dia tu. Minasyatil qarna. Syatil qarna ni kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk, tanduk kambing yang tidak bertanduk, sakit kambing yang tak bertanduk. Nanti di akhirat kambing hak ditanduk dulu akan ditumbuhkan tanduk, hang tanduk dia balik. Sampai lagu tu keadilan Allah. Mana tak terlepas setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah. Lebih-lebih lagi lah manusia tu pun, mereka bukan habis dalam tu, sebagai tunjuk contoh kepada manusia hari ni, Allah akan tunai habis hak-hak kan sesama kamu ni. Dulu orang bersahabat lagu ni, hari ni balas balik. Kalau atas dunia dulu dia bisa rabiah kawan tu sampai lembek, pergi akhirat nanti hang kena rabiah balik lah kan. Hang kena rabiah balik, minta maaf. Kalau dia tak mau maaf, maka kebajikan yang ada pada orang si pelaku zalim tadi ni akan tebus balik dosa yang dia buat atas dunia. Andainya dosa tu tak dapat lagi nak cover, maka dosa orang yang dijenayahkan itu pula dia akan tanggung. Ini sebut dalam hadis kan. Ini yang paling berat sekali. Tu Nabi kata di antara cabaran-cabaran akhirat lagi, yang antara yang terberat apabila seseorang itu terpaksa pada awalnya dia datang dengan bergunung amal ibadat kebajikan, namun akhirnya habis pahala kebajikan dia kena bagi dekat orang, tebus balik kesalahan dia atas dunia, malah dosa kawan tu pula yang dia tanggung.
Rau kan, berat. Macam orang jenayah pergi merompak tak mana, dia nak lepas dari tembak cara rambang, tembak mati pi hamba Allah tu. Nanti di akhirat Allah akan tunai balik hak dia yang bersangkut dengan kawan tu. Han tembak dia dulu atas dunia pasal apa? Tembak untuk menakutkan, takut nak mau bagi polis mai. Tu bukan ada hang jenayah apa dengan hang pun. Akhirat pahala yang dia buat sikit-sikit tadi ni kena bagi kat kawan tu semua. Tak cukup, dosa kawan tu hang tanggung. Kena azab lah. Kalau tak ampun, kita siksa binatang ke, binatang tu taklah duk tuntut kita ni lah kan. Cuma dia tunjuk sama-sama binatang ni, habis pada tu dia di tanah gitulah. Kita manusia yang azab binatang tu, nanti di akhirat manusia tu kena azab neraka. Kan maksud kata dia jadi orang tu jelak jadi binatang buat gitu kan. Dia sama binatang saja. Dia tak nak tukar lagu tu lah kan. Tumbuh tanduk balik, tumbuh siung balik, tu sama-sama binatang. Kalau binatang dengan orang, bukan orang tu jadi binatang tu jadi orang dah kan. Tak jadi gitu. Mana dia kena tanggung dosa dia sebab melaku zalim ke atas hamba-hamba Allah. Kena azab. Benda tu akan diperlihat. Mana Allah tunjuk dulu hang kerat kaki binatang, hang gantung kaki dia, hang tikam badan dia, tauk dalam mayang lah. Pembunuhan yang tidak dibenarkan pada syarak, semua akan didakwa nanti di akhirat. Malah para ulama kata kalau tampak nyamuk tu atas tujuan apa kita tampak. Sebab tu ulama-ulama sufi kata kalau nak cabut pokok pun niat, jangan lupa kita tujuan kita cabut pokok rumput apa untuk membersihkan tuntutan syarak. Itu jangan sampai kita tak ada niat apa sentak pokok ikut dannya. Nanti kita akan jawab di depan Allah, sebab apa kamu sentak hamba Allah tu? Jenis jawab minta kan, sana bukan macam sini. Ini ni dah ada lantik peguam ni kan. Lepas tu pos pun terlepas pergi gitu akhirat nak lari apa? Tak lari dah. Pokok-pokok sekali sebab tu Sunan Kalijaga dengan Sunan Ampel, sewaktu Sunan Kalijaga masih jahat lagi. Sunan Ampel ni ada keramat dah. Ni satu hari dia nampak Sunan Ampel ni jalan dalam hutan. Sunan Ampel lebih tua. Kalijaga masa tu menyamun ni. Tengok bawa dia nampak Sunan Ampel ni buat gambaran bagi nampak takar yang dia bawa tu nampak mah. Dia piskan, dia memang ilmu peperangan ni pun hebat Sunan Kalijaga ni. Masa tu tak ni lagi tak jadi orang baik ke. Dia duk minta nak ambil mah kawan ni, kata tak boleh hak dia. Kata kod mana aku nak ambil mah tu, hang nak bagi, hang sayang nyawa, hang bagi. Dia kata tak boleh, ni hak saya, pasal apa nak ambil. Dia pi kat Sunan Ampel, dia terajang Sunan Ampel tu, pelantin macam mana. Sunan Ampel sambil duduk pelantin tu tercabut 2-3 pokok rumput. Lepas tu dia teriak. Sunan Kalijaga kata, hang teriak pasal apa? Aku terajang hang sakit ke? Tak. Aku teriak pasal hang tendang aku terlucut pokok 2-3 pokok. Nanti pokok tu tanya di depan Allah, sebab apa cabutkan aku? Apa kesalahan aku? Aku nak jawab apa depan Allah ya dah. Tu ulama. Sunan Kalijaga jatuh terduduk, dia kata sepanjang tanda aku telah mencederakan terlalu banyak orang. Apa aku nak jawab depan Allah? Tu orang kata hit perubahan Sunan Kalijaga. Kepak satu ranting kita ni kot dan sentak lalu sembang tangan tu dijahat. Sembang perang hang kepak apa kalau tujuan ganggu tak apalah. Nak buang pokok ni pasal apa? Tengok dia nak awak yang buang pokok pelam ni, dia memang sistem pokok lagu tu nak bagi dia nak elok, buka elok. Mana bertujuan ni benak syarak tak apalah. Tujuan ambil ni tak ada pasal ambil duk takik dia pasal apa? Nak hias bagi nampak lagi elok, tapi tak apalah. Ni tak ada pasal kadang-kadang sembang. Tambah sembang anak darah dia pintai habis kot pelam. Amboi, dia gatai. Kepak apa dengan pokok lagu tu pun jenuh kita nak jawab ni.
kubur mungkin apa? Tu tak apa. Pokok atas kubur. Tujuan nak membersih ada para ulama tafsir situ. Kan sematang apa tubuh tak boleh buang kan gitu. Kan daripada bebas. Ada tumbuh-tumbuhan ada dia jadi semak kubur tu. Kita nak bersih. Orang dengan zikir nak harap pokok zikir. Hampir zikir keras lagi harap pokok tu. Dia kata awak tak pergi zikir tu rumput semak kata aku bawa pak aku megah aku tu kan. Sebatan di sana kena cat pula ambil sebatan. Zikir lah kita tu pokok bersih kubur ni. Kubur memang suruh bersih. Ziarahi kita tengok kubur. Iktibar dengan kubur. Bila semak hang nampak apa? Boleh lah kalau kita nak pergi mesin. Memang disuruh kita. Bukan boleh, memang sunat kita jaga kubur, bersih kubur. Bersih ni hang tu. Orang mati bercakap-cakap nak senuk balas makan tak habis. Kubur ni api kena jaga, masjid kita jaga pergi bersih. Tu binatang pun Allah akan tunai hak dia nanti. Tak lepas kan tu kena ingat balik lah. Ada biasa-biasa kita buat lebih kurang taubat lah bagi selesai dulu. Nanti pergi sana dia tak ada negeri Darul Jaza. Darul Jaza ni tempat balas ya. In khairun, kalau buat baik khairun, dapat kebaikan, Allah balas baik. Insyaallah kalau benda yang kita buat dulu jahat, fasyarun, terima kejahatan, dosa, azab yang kita buat dunia tangan kita buat tadi. Negeri balah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Akhirat tu tempat kita nak tuai apa yang kita tanam atas dunia. Hang tanam apa? Kalau hang tanam padi, dia tumbuh padi, dia tak tumbuh macam pedak kan. Contohlah kalau tanam baik, kebaikan yang akan tumbuh. Kalau tanam kejahatan, dosa dan azab yang akan tumbuh nanti. Kalau macam orang dia politik cukai lah, kalau dia taubat dia takut tak mahu politik, tapi sebelum tu dia politik dia banyak politik cukai apa semua, tapi dia taubat dia nak takutlah kena kembali balik duit orang tu. Tapi dia tak mampu lah. Dia nak kembali ke mana? Dia nak cari duit tu pun tak boleh lah, nak bayar balik ataupun kawan politik tu tak tahu macam mana ada macam mana. Buat amal niat sedekah ke kawan tu. Habis tak ada mana. Tu kalau dia tak mahu pun nak buat macam mana? Dulu dia kerja tu dia tak mahu. Dah lah, dia kena tunai balik. Lepas tu kalau tak jumpa, tak tahu duit tak cukup, buat amal, baca yang sunat banyak ke, zikir banyak ke, niat hadiah kat orang yang dia buat lebih kurang dulu kan. Mudah-mudahan dia ampun dosa. Betul ya, Imam Ghazali sebut gitu kan. Nak kata garanti tak, tapi itulah jalan yang lah kita boleh buat macam dia gangster macam tu kan. Macam tu je. Ada bunuh orang, ada curi orang, dia kenal siapa kan. Dia kan kira kenal siapa. Apa tu dia main sedap siapa dia buat zalim dulu ni. Dia nak kena tobat balik, cari balik supaya dia kena cari dulu. Jangan dia tak nak cari payah, dah kena cari dulu. Cari dah tak ada jalan dah, sampai tak tahu dah siapa dia, tak tahu siapa, nak cari siapa kan. Akhir kali Imam Ghazali kata buat amal atau buat sedekah ke apa, kata baru apa, niat hadiah kepada orang yang dia buat zalim, tak tahu simpulan-simpulan tu. Mudah-mudahan dia ampun dosa aku nanti di depan Allah. Tu ya. Tu nak ke DB pun DB lah, lepas mana kan. Di sana nak jadi miskin. Tu miskin tu. Nabi tanya siapa dia miskin. Para sahabat kata man la mala lahu, mereka yang tidak ada sebarang harta. Nabi kata tak. Orang yang miskin ni nanti bangkit pada mahsyar, pahala dia banyak tapi habis pahala dia lebih kurang. Itu miskin. Ni yang paling berat sekali Nabi kata di akhirat. Hal ni lepas dah kesusahan mahsyar semua lepas, akhirnya dosa orang terpaksa dipikui. Hak ni yang paling besar, terpaksa dia ni masuk dalam neraka.
Sebab perbuatan dia atas dunia dulu. Tu nak buat apa kena fikir habis. Kan terlajak 2-3 kali, kena cepat sedap. Sangkut dengan orang ni payah kan. Huququllah mabniyun ala musahah. Hak-hak bersangkut dengan Allah ni benda mudah Allah selesai. Wa huququl adami mabniyun ala al-musyahah. Tapi sangkut dengan anak Adam, manusia ni kira payah kan, payah. Kadang Nabi sebut minta maaf, ganti rugi balik. Kalau pakai maaf no, dia kata tak abang apa pun. Tak boleh. Imam Syafi'i dah tak lepas. Kena abang belum tahu belum. Wah, lemu belum 3 ekor dulu saya tutup. Kalau ni kata maaf juga 12,000 orang tahu kan. Nak ganti? Wajib ganti. Kawan tu memanglah dia kena zalim, tapi dia kawan tu tak abang pun, dia buat apa zalim pun, tapi dia kata kawan pun lah segala apa. Dia tahu tak? Dia tak tahu kata kawan tu buat dosa apa kat dia pun. Oh dah. Tapi kawan ni dah ampun hamba dosa besar. Dia tahu nak bagi selesai. Macam kita taubat ke Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu segala dosa yang aku lakukan. Allah tahu dah. Macam kita tak boleh nak sebut. Tuhan tahu tak? Kena baru nak sebut. Syarat dia memang kena sebut. Kena sebut dosa kita buat apa. Dosa kita seorang lah kan. Kalau dosa sangkut dengan orang pun kena taubat juga. Bukan kata kita pediah duit dia RM50, lepas tu pergi ganti balik, okey, kira settle. Hang tak taubat, duk dosa juga kan. Dosa juga, dosa pasal tak taubat. Taubat bukan nanti balik ya. Tinggal menyesal kena tu kan. Zakat bagi balik tak jadi, berhentilah dosa zakat tu. Tapi dosa tak taubat, tak selesai. Baik. Datang bisa sunat bunuh. Sunat bunuh. Tapi bunuh tu kena cara hikmah. Bunuh kena cari bunuh yang terbaik lah. Cepat mampu lah. Tak siksa dia lah. Kalau siksa dosa apa? Kan ayat ulak hangat hati natang untuk lapi. Pi sana kena. Hangat. Kena. Dia jahat, dia bisa memang sunat bunuh. Mazhab Imam Syafi'i sunat bunuh. Ada 10 binatang yang sunat bunuh kan. Termasuk ulak bisa. Tapi kena bunuh bagi cara bunuh yang terbaik. Kan fa in zabahatum fa ahsinu zibahah wa in qataltum fa ahsinu qitlah. Kan kalau nak bunuh, cari bunuh yang terbaik. Baikkan cara bunuh, dia panggil masdar hay'ah. Cari cara yang paling cepat dia mati. Jangan siksa dah. Ni hangat hati kat tikui rendam. Gaya kau tu penat-penat angkat balik. Bokah hentau. Kan. Kat kaki 4 Dekat tikui jarang orang pegang. Bubuh dalam sangkak tu dia kelupak mampu katok. Boh yang ni tu tak bagi dia pergi menyuruh. Bubuh bata sedah mampu. Saya dulu biasa bunuh anak budak-budak kan. Main-main mengaji tengok Allah. Penimpala. Kita buh dalam sangkak tu, sangkak bidah tu kan. Ngat hati ditokok kain baju apa. Pergi dalam tarik kejap tengok rantau angkat awak penat. Walah kita lah jahat. Cucuh minyak petrol apa ada. Tapi saya pernah tengok kampung ni. Dia kalau budak-budak buat tu tak cerdik, tapi kalau orang tua buat begitu bodoh kan. Dia tengok tengok dia tipu. Tambah ngapi lagi tu. Sikit lama Lampu sekarang. Kadang-kadang kau cepat mampu dia api tak? Dia tak api. Sekarang ada anak-anak. Cerai lah. Dia bukan api tu kan. Perak. Dia elektrik kaharbaiyah tu. Tapi siksa juga. Sebab nak bunuh macam bunuh orang lah. Bunuh orang pakai karan tak boleh. Nak pencung lah. Pengkaran boot lagi tinggi, lagi cepat mampu kan. Boleh. Dia lebih siksa. Cara kalau tu kena tengok
tanya balik pakar-pakar binatang kan, kalau kita bunuh cara lagu ni rosak organ dia kau, dia kena ambil kira habis tu. Kalau sanggup kalau ngencang api memang datang pom tak boleh buat. Api tak boleh kecuali satu dua ya. Bunga api boleh. Buat guna bersiang ikan lepas tu goreng. Tu tak apa. Goreng tak apa. Tengok lepas tu. Tak lama orang tu sakit setahun doktor tak tahu penyakit. Lalu gitu tengok menatang seorang datang kan ada kan. Tu pun Allah buat. Allah bilang ni. Tambah kita ada akal. Berat benda-benda ni. Kena jawab macam mana lah. Lebih fikir-fikir balik kan, kita silap banyak. Itu yang suruh muhasabah. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah itu ingat balik amalan kita, dosa kita ada sangkut dengan siapa, bagi selesai. Tak selesai pergi sana payah. Sana bukan dia mau maaf kot no, boleh kot no. Tak ada. Hari sini tunai ya. Dan laksana hukumnya. Tu tak apa. Kalau pokok-pokok besar dia jadi besar, terbalik main ke rumahan. Tak nak naik tebang pun tak boleh. Macam pergi dia mati ya. Boleh. Yang nak bakar sampah ni dengan tunggu dengan semua. Tengok dulu, tengok gitu. Cek tengok tak ada bakar. Kalau tengok ada banyak-banyak bakar cepat-cepat, mampu kita. Tak boleh. Semua reset tak apa balik. Semua reset tak apa balik. Dia racun cepat mati juga. Jangan guna api. Datang apa api tak boleh. Api tak boleh. Api tak boleh. Tak boleh. Pasal dia menyakiti boleh bunuh kan. Api ni kira azab. Api dia tak boleh. Dia azab api ni khusus untuk Allah azab makhluk dia. Seolah-olah kita pun nak pergi ambil kedudukan tempat Allah dalam I'anatul Talibin sebut. Juzuk kedua. Bukan tengok juzuk kedua bab haji. Dia bahas tu. Haram azab binatang dengan api. Dia tak duduk bab binatang. Yang Anah ni dia susun bab dia. Kalau tak bisa ngaji dia syar'i kan. Kata kabur dengan orang kata kabur tu sifat. Dia kata seolah rampah ambil hak Allah. Dia nak buat begitu. Ya. Itu yang bila semua binatang Allah tegakkan keadilan balik. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, mudah-mudahan kita pun akhirnya kembali menjadi tanah. Sebab semua binatang ni semua jadi tanah kan. Tanduk-tanduk balik, mampu semua akhir bila semua tunai balik hak Tuhan kata kun turab. Sampai jadi tanah balik. Jadi tanah. Selesai. Lepas selesai tu. Ni ada nak hidup dah ni. Tak mati dah ni. Muka kita. Kan? Kita hidup bukan mati dah ni. Mati pindah alam ni. Lepas tu tak mati dah sampai bila-bila. Itu habis dia ramai dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi berkenaan dengan hisab ni. Faman kadzdzaba bi aw syakka fihi fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang mendustai akannya, makna tak percaya, malah kata muhung pula, cerita karut berkenaan dengan hisab ini. Dan Allah hitung, Allah jelas dan Allah zahirkan segala amalan-amalan yang kita lakukan atas dunia ni. Kita kata tak ada, bila mati habis tentu ya. Tak ada, itu tak ada lah. Tapi kadang-kadang orang kafir dia percaya kehidupan semula, tapi bukan akhirat. Kelahiran kedua, kelahiran ketiga. Kita ni mudah-mudahan kelahiran akan datang berapa kali nak beranak sungai kan. Kali tu ya. Merapu. Banyak hamba punya kelahiran. Kali tu ya. Olin lah pula. Mungkin pergi sana. Tu yang orang kafir.
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kapiak tengok, sudah bangkit balik rupanya. Tu yang Tok Haji Saleh Syed kata tu kan, ahamul matalib lil insan salasah tu kan, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut, an ya'rifa khaliqahu, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Ni nama kata jangan siapa-siapa mensia-siakan tiga benda yang paling penting ni. Apa dia? Kehidupan kita ni adakah habis di sini ataupun nak sambung lagi kehidupan? Kalau mati habis begitu tu tak apa. InsyaAllah kita nak hadapan. Kat sini ni tak lama kan, sat ya habis je. Susah payah pun sat je. Sakit pun dekat mati je, lepas mati tak sakit dah kan. Bangkit sana kecil manis dah dah kan, apa semua sihat balik dah. Nak menyakit pasal dosa sana ya. Faman kadzaba bihi, barang siapa, maka barang siapa yang mendusta ni, hakama bil kadzab ni, orang yang menghukum ataupun mengatakan hisab ini dusta, au syakka fihi, ataupun syak sanksi ragu-ragu, walaupun dia syak sanksi ni 5% ya, 95 dia percaya. Dia beriman ini dia kena 100%. Bukan boleh aku kalau bab hisab ni berat tu aku percaya juga. Tak boleh. Kok mana pun percaya semua kan. Tak ada keraguan sikit habuk pun dalam hati kita. Mai dak aku no. Tak ada. Dia bukan bangsa tu kan. Orang Melayu kita ni pun tak ketawa hala banyak punca ya. Kadang-kadang tengok muka hidung bulat Melayu elok lah. Selalunya orang Melayu ni dah reti lah juga kan. Biasa seorang tu mai duduk puji orang-orang yang bukan Islam, Yahudi lah apa semua tu, pasal berjaya lah apa semua. Tak ada lah seorang tegur kata yalah segi soal dunia memang lah bilangan mereka pencapaian mereka tinggi, tapi kalau tak masuk Islam mati pasal neraka. Dia kata tak, jangan kata gitu. Orang kafir pun dia ada syurga neraka juga. Dia punya pegak lah. Dia ingat syurga neraka tu hak lain. Kita ada fikir-fikir. Pacak pala Pak Long ni lah. Tak tahu sampai teratu. Takkan orang teknik dia dulu bilang ABC kot kan. Kau siapa teknik dia baca ABC kot kan. Dia teruk sangat tu. Kita ingat Allah ada juga macam ni tu. Nak cakap pula tu bilang angin. Bahaya tu akidah gitu. Kita kalau baik mereka pun masuk syurga mereka. Letih. Kita dengar tu letih. Jadi selok kan. Sebab kita cerita bab korban lah. Cerita korban ni kalau daging lagu ni khilaf sembelih lagu ni khilaf kau ni habis cerita detail 4 mazhab. Dia pun kita tanya. Tak nak tanya satu. Kambing tu apa? Jam kita. Bahasa letih tu. Aduh, aku nak cerita tadi. Hang kambing pun tak kenal. Letih dandan. Lagu tu. Tak ada tarik ayat tu letih terus nak. Tanya kambing tu apa? Allah. Payah lemput seorang lah kita. Letih. Taklah. Wahwa yang kata hisab tu apa dia? Ibaratun, satu ibarat. Ay mu'abbar bih lah an tauqifillahi ta'ala al-ibadah, daripada menghentikan oleh Allah Ta'ala akan segala hamba tu qabla sirafihim minal mahsyari, dan sebelum daripada berpaling mereka itu ibad minal mahsyar, daripada bumi mahsyar. Kan cerita dah itu. Selepas dia bangun bangkit semula kita daripada kubur, kemudian Allah perintahkan kita semua ni berjalan. Dan bila sampai di satu tempat,
dia tahak pula tang tu dalam satu tempoh yang cukup lama, kan, dalam sebahagian riwayat sampai 14,000 tahun, kan, kita duk cakung tang tu lah bahasa kita kata. Jadi yang kata hisab ni, Allah Ta'ala menghenti tu alal a'malihim, di atas amalan-amalan mereka itu. Lagu mana menghenti tu? Atas amalan tu, bi ayyukallimuhum fi sya'niha, bahawa bercakaplah ia Allah, bertitahlah ia Allah, makna Allah bongkak balik akan mereka itu, akan hamba, fi sya'niha, pada keadaan amal tadi ni. Mana Allah tahak kita di padang mahsyar sebelum daripada kita ni berpaling, makna bersurai daripada padang mahsyar. Terlebih dahulu Allah nak hisab, kan, makna fokus Allah nak jelas dan juga dedahkan segala amalan kita. Tu maksud ayu kalimuhum tu, makna Allah dedah, buka habis kerja buat kita ni. Wa kaifiyatu ma laha minas sawab, dan kaifiat barang yang baginya bermanfaat baginya bagi ibad minas sawab, makna di situ nanti Allah akan nyatakan amalan yang kita buat sekian-sekian, begini pahala dia. Allah akan balas dulu atas dunia, waktu ni kamu buat sekian-sekian benda baik. Itu pun Allah cerita. Wa ma 'alaiha, dan barang yang atasnya, atas ibad. Apa barang atasnya? Barang yang mudarat atasnya tu, minal iqab, daripada azab dan juga siksa. Semua Allah akan jelas, kan. Allah sebut, kan, dulu atas dunia hang buat jahat lagu ni, buat dosa sekian, balasan dia sekian, jam sekian, hari sekian, tarikh sekian. Catatan Allah ni detail, bukti semua ada, kan, tunjuk orang nampak. Ni sebagian ulama kata bukan setakat Allah sebut, dia jadi nampak. Kalau bahasa kita kata apa, macam lah ni 3D, kan, nampak kita dah buat apa, semua orang kat tengok semua. Semua video siap, masa detail, masa saat semua tak lama. Tuhan tanya pula, buat sungguh kah lagu tu? Tangan hak buat kata, ya Allah, saya yang buat begitu. Kaki kata, betul ya Allah, saya sebagai saksi. Mulut tak jawab lah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak nak hari mana? Malaikat lagi bukti, catatan amalan lagi, anggota tubuh kita juga hadir sebagai saksi, tunjuk lagi. Lupa pergi ke mana? Tak ada. Ay yurfa'u anhumul hijab, maksudnya Allah angkatkan daripada mereka itu ibad oleh hijab, kan. Orang panggil apa hijab ni? Tutupan dan singkap, kan, tidak kita tak nampak. Allah kata lagu mana kat kita? Mana Allah angkat hijab, Allah buka hijab, kan, Allah bagi dengar kalam Allah tu. Jadi di sini dia sebut, nak cerita apa? Nanti di akhirat Allah tahan kita, Allah bicara berkenaan dengan amalan apa yang kita buat atas dunia, kemudian Allah khitab sendiri dengan kita tanpa ada mutarjamah. Itu Allah sendiri. Allah tanya sekian, wahai hamba, tarikh sekian ni. Ni antara dia ni dalam hadis Imam Tirmizi sebut, Nabi kata, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah berganjak ataupun gelincir. Mana gelincir ni tak renjak, tak tinggal bumi mahsyar tu, min baini yadayillah, kita di depan Allah tu, hatta yus'ala an arba'in, kecuali Allah akan tanya setiap orang kita ni 4 benda, paling tak ada 4 benda, kan. Ni tengok orang lah, setengah tak isyak tu gitu aja, kan. Tapi setiap orang ni Nabi kata, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min baina yadayillahi ta'ala hatta yus'ala an arba'in. Allah akan tanya setiap orang kita ni 4 benda. Tuhan tanya sendiri. Apa maksud Tuhan tanya sendiri? Ni pun nak tafsir sini ni, yurfa'anhumul hijab. Pendapat yang pertama mengatakan Allah singkat hijab, mana Allah bagi dengar kalam Allah. Ini pembincangan yang panjang di sisi Asy'ariyah Maturidi sifat kalam.
takluk sifat kalam. Jadi ada 4 benda yang hadis Tirmizi sebut. Seorang manusia ni tidak akan meninggalkan bumi mahsyar kecuali dia mesti kena siasat 4 benda ni. Apa? Yang pertama, Tuhan akan tanya an umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Ingat, umur kita ni, tempoh hidup kita ni Allah akan tanya. Fima afnah, ke mana kita menghabiskan umur. Masa kita ni, habis masa buat apa? Oh, letih. No. Dalam 24 jam, tengah jam yang buat ibadat Tuhan kata. Hang sehat berapa puluh ton aku bagi. Hang nak sebut nama aku pun time semayang ni tu. Tuhan tanya umur kita ni kita habis tak nak. An umrihi fima afna. Tentang umur kita. Fima, pada apa yang kita habiskan umur dan masa kita. Kalau balik saja tengok Tuhan tanya. Umur hang Tuhan bagi mati umur berapa? 50, 60. Hampa habis umur kot mana oi. Ni tua-tua duk pergi kedai bujang ni. Main dam pula tu. Jadilah oi. Nak pergi sana tu. Nak jawab tu. Malaikat kata, hai, kan anda min dam haji lah. Dam ya haji, haram hang tak pergi haji pun. Campoi. Aduh, yang tahan jenis tahan rok-rok haram Jumaat pun tak pergi. Pergi daripada pagi, merlok, mau balik. Kan kita keluar tengok, keluar daripada hutang nerung tu lah. Jumaat pun tak pergi, rok-rok je pun. Tak lah, tang umur ni kita hitung tengok lah, dalam 24 jam ni nak jadi nilai ibadat ni berapa jam. Entahlah, tapi contoh gini lah, kita semayang, kita buh lah limit kita semayang 15 minit tak sampai kot kan. Satu semayang 10 minit lah, tu paling tinggi lah kita ni. Kita bukan cawan dulu. Tuhu Haji Rahman bin Idris Al-Jarumi, daripada muda sampai ke daripada dia mati, tak ada tengok ibadat lain lah. Dia semayang maghrib hari-hari baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Lagu tu sampai dia mati. Tunggu dulu. Nak tidur malam 7 ke 9 surah ke atas, baru dia tidur. Wirid lain tak kira lagi kan. Hizbul Bahar, Hizbul Nasri, Hizib Nawawi, Ratim Ada, Wirdul Latif lagi, Dalailul Khairat lagi, kalah kan, Lum'atul Awrat lagi. Kita bismillah 41 pun haram tak lekat. Tu pun jangan kan. Orang ahli zikir ni kan nanti ajak zikir, kita tengok dia menyebabkan kita ingat kepada Allah, itu ahli zikir. Nabi kata semakin tak ada orang macam tu lah. Setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya menjadi ilmu untuk kita. Apabila kita melihatkan dia, maka menambah takut dan ibadat kita kepada Allah. Upaya syariu. Tengok muka dia, kita dengar ingat akhirat, tengok muka dia. Kalau tengok muka dia nampak plan banyak lagi tak ada kan. Tak ada. Ni ahli ni yang paling payah sekali kan. Wa rabbaka kal akhirah, apa nama, mantiquh kan, dalam hadis Nabi sebut sedap lah ni, lupa kepala nak sebut. Wa zada fil ilmi mantiquh, apabila dia bercakap buka mulut saja menambahkan ilmu kita. Wa raghabbaka fil akhirah ru'yatuh, apabila kita melihatkan dia teringat kita tentang akhirat. Ni payah cari. Tengok muka Tok Guru ni teringat, kita berasa nak tobat. Oi payah tu. Ni umat yang terpilih di kalangan umat aku, Nabi kata. Ada 3 benar, lupa satu. Lama lah hadis tu, lupa. Tu, ni Tuhan akan tanya dulu mula-mula umur kita.
Sampai kita mati. Habis kat mana oi? Wa an jasadihi fima ablah. Tentang tubuh badan kita, ke mana kita binasakan dia. Kita duk perhabis riang, kita buat apa? Kita guna tenaga kita, tubuh badan kita ni untuk apa? Masa hidup kita ni. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmu yang kita belajar, adakah kita amalkan ilmu itu? Ni pun senak perut kan. Lambat siang orang nak bagi jazah, kira nak ambil yang biji tasbih tu duk gantung penuh dengan sarang labah kan. Taklah orang kata lambat siang orang balik Mekah, hang kira nak selapak pergi ambil tasbih. Duk ada tu penuh dengan sarang labah-labah. Quran pun berabuk tak baca. Ilmu buat amal tak? Oh, hak ni letih kan. Pekah pasal tamah tasawuf. Baca sajalah kita ni kan. Abang kata jangan marah. Sama-sama orang tanya marah selalu. Aduh. Ayah. Tasawuf ni lagilah. Yang keempat, Tuhan akan tanya kita wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang keempat, Tuhan akan tanya tentang harta yang kita perolehi, daripada mana, sumber mana yang kita usaha, dan ke jalan mana yang kita habiskan. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana? Kata ada dua. Hak ni semua tanya satu ya. Umur satu, badan satu, harta satu kan. Apa nama amalan ilmu kita satu. Tang kata dua dia tanya kan. Min aina iktasabahu. Daripada sumber mana yang kita usahakan dia, halal ke haram. Tang tu kena dah. Yang kedua lah wa fima anfaqahu, dan ke arah mana kita belanjakan dia. Kata dua. Tuhan tanya. Habis tanya ni, selesai kalau lepas, barulah bergenjak kaki kita ke syurga. Kak renung-renung balik tu. Setiap kupang yang Allah bagi kat kita, dia tanya kan, sepanjang hidup kamu, duit yang dapat dekat kamu ni 4 juta. Kita dengar 4 juta tu semak. Tak 4 juta daripada rumah kita. Berapa banyak duit kita boleh kan. Hang ambil mana duit tu? Macam buat pinjam buat main, dia kata RM15 ada duit ekor. Mampu berat. Belanja kot mana benda kira kita tu, kira duit belanja ni ada juga beli mampu kan. Tak balik jenuh tu tanya. Tak lepas ni empat benda ni bersesak kita. Renung-renung balik satu pun tak lepas dah. Ilmu buat apa habis ke? Ambil jazah belembak. Buat aram tak. Tapi tak nak tubuh kata. Allah akan pandang dah. Cakap dah tak mau buat. Nak kopiak yang ni. Dalam dia hari ada kopiak. Kira tak mau pandang tu orang yang nak dosa besar ni lah. Orang dosa kubur ke apa. Nak tengok. Dengar pada punya kalam tak boleh ke apa. Itu. Tak mau tengok langsung buat-buat orang kopiak ni. Kembali tak tahu. Baik apa. Tu ada qaul. Ada qaul. Itu kata qaul punya. Tu qaul yang mengatakan orang kafir tak isap dah. Tu ulama buat ada simpulan 3 qaul kan. Ada manusia yang Allah humban terus dalam neraka, ada manusia yang Allah masuk syurga tanpa hisap, ada kumpulan yang ketiga dihisap dulu. Orang kafir ni ada khilaf lagi. Itu maksudnya tu. Sebagai ulama kata tak hisap dah, nampak semua. Ada ulama kata hisap juga. Hak rasak yang nampak semua. Abu Jahal tak bercara dah. Orang ulama kata bercara tak? Bukan pasal nak cari kebaikan, nak tunjuk keadilan Allah. Wa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzibna fa bimahdil adli. Dalam matan jaharah. Wa in yusibna
kalau diberi pahala kepada kita dan balasan syurga, fa bi mahdhil fadli, itu semua limpah kurnia Allah, bukan amalan kita ni kadang rega. Wa yu'adzibna, sekiranya dia azab kita nanti, fa bi mahdhil adli, itu semata-mata keadilan Allah. Padan dengan dia buat dulu dosa yang dia buat tu. Nampak tu? Tak. Tuhan akan tanya ni. Waktu hari Sab tu kan. Tanya Sab tu. Apa maksud Allah cakap dengan kita ni? Ay yurfa'u, ni maksud. Kan tafsir kata ayyukallimahum fi sya'niha tu. Apa maksudnya? Ay yurfa'u anhum, diangkat daripada mereka itu ibad al-hijab, akan hijab. Kan makna singkapan, tutupan daripada kita mendengar kalam Allah tu, Allah singkap bang. Wa yusmi'uhum, dan Allah memperdengarkan akan hamba tu kalamahul qadimah, akan kalamnya yang qadim. Laguan ni lah tidak ada kaifiat, tidak ada mata apa semua lah ni kan. Macam Nabi Musa lah, sebab sini kalau kita tengok dalam sifat kalam Allah ni, dia ada orang panggil apa, jalanan Asy'ariyah dan juga Maturidi kan. Asy'ariyah dan Maturidi, sebahagian ulama mutakalimin kata Nabi Musa dengar kalam Allah yang qadim, mana Allah bagi faham dalam hati dia kan. Dengar lagu mana? La sautan wala harfan, tidak ada huruf, tidak ada suara, maha suci kan. Sifat kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Setengah ulama apa nama Maturidi ni kata Allah jadikan perkataan, dan Allah jadikan perkataan dalam lubang telinga Nabi Allah Musa. Itu kan sifat Allah kan, Allah jadikan perkataan. Ini di sini ni, wa yusmi'uhum kalamahul qadima, Allah memperdengarkan akan kalam Allah Ta'ala yang qadim. Boleh dengar lah. Atas dunia kita, sifat sama kita hanya mendengar berhuruf bersuara kan. Benda tak berhuruf tak bersuara, telinga kita tak dengar kan, sama kita tak dengar, boleh dengar. Tapi sifat kalam Allah, sifat sama Allah, setiap benda yang mewujud tu Allah dengar suara dia, dan Allah dengar zat dan sifat ma'ani dia. Tu sifat kesempurnaan Allah boleh buat bagi hamba dia ni, dengar sifat kalam Allah kan. Allah tajalli dan juga Allah angkat hijab. Kita dalam bab tauhid kan, bab sifat sama Allah ni, Allah mendengar setiap benda yang berhuruf dan bersuara, dan Allah dengar setiap benda yang mewujudi, sama ada zat ataupun sifat. Diri tubuh dia tu pun Allah dengar. Lagu mana? Wallahu alam. Cuma akidah ahli sunnah orang dekat tu kan. Wa kullu mawjudin an li sam'i bih kazal basar idrakuhu in qila bih. Dalam Jawharah sebut wa kullu mawjudin anit li sam'i bih, sangkut olehmu setiap benda yang mewujud tu Allah dengar. Maka zat dia Allah dengar, sifat dia Allah dengar, suara dia Allah dengar. Jadi benda tu Allah memperdengarkan kan kita sifat kalam Allah yang qadim. Itu satu qaul. Aw sautan yadullu alaihi yakhluquhu Allah Ta'ala fi udhuni kulli wahidin minal mukallafin. Ataupun ulama kata, yang kata Allah bertitah dengan kita tu, ataupun Allah jadikan suara yadullu alaihi, yang menunjuk atasnya, nyonya mana? Yadullu alaihi yakhluquhu, yang menunjuk atasnya, atas kalam Allah tu. Yakhluquhu menjadi akannya,
akan kalam tu, fi udhuni akan saut tadi ni, fi udhuni kulli wahidin minal mukallafin, di dalam lubang telinga bagi setiap orang yang mukallaf itu. Mana Allah jadikan huruf suara. Nak ni yang kita tengok dalam kitab-kitab tauhid tu, sifat kalam tu. Kalau Asy'ariyah, Nabi Musa dengar kalam Allah yang qadim lah. Lagu mana wallahu alam. Allah buka hijab, ulama kata. Tu teh dunia. Sebagian ulama Asy'ariyah Maturidi kata Allah jadikan kalam, kan? Nabi Musa dengar tu kalam. Orang tanya Nabi Musa, dengar tak mana Musa? Tak tahu mai kok mana bunyi dalam telinga aku, kan? Ya Musa ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa, kan? Tuhan kata, wahai Musa, buang kasut yang kamu pakai tu, sebab kamu sama daripada kulit himar yang tidak suci. Kamu berada di wadi yang suci ini, tidak layak untuk masuk benda najis. An innaka bil wadil muqaddas tuwa, an asmi' ma yuha, dengar aku nak wahyi dekat kamu, inni anallah, Tuhan kata aku ni adalah Allah. Tanya Nabi Musa dengar tak mana suara tu? Tak ada bunyi arah, bunyi lalu bang telinga aku, Allah jadikan suara lah. Sebagai ulama yang kata gitulah. Ulama lain yang kata Allah pendengarkan sifat kalam qadim, makna dia faham, kan, dalam diri dia tu kalam Allah. Berhuruf suara. Sebab kalam yang qadim tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bermula, tidak ada mula, kan? Cuma faham. Kata kalam Allah begitu. Itulah dua tafsiran daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu hai Muhammad, lanas'alannahum, pastilah akan disoal mereka itu kufar. Asal dia ayat ni Tuhan nak tasliah Nabi kita. Orang kafir ni buat dekat Nabi ni macam-macam kejahatan, keburukan yang mereka buat, sampai pangkat mereka nak bunuh Nabi. Dan Tuhan kata, fa wa rabbika, demi Tuhanmu hai Muhammad, lanas'alannahum. Kadang-kadang di depan Nabi mereka tak mengaku, kan? Orang munafik apa semua tu, Tuhan kata pasti akan disoal mereka itu ajma'in, sekaliannya, seorang pun tak terlepas. Soal apa? Amma kanu ya'malun, daripada apa adalah mereka itu kufar tu ya'malun lakukan, makna daripada dustakan Nabi dan Quran, serta mereka ini menegah daripada orang-orang Islam pada masa tu untuk beriman dengan Nabi. Dan bukan setakat mereka tak mahu percaya kat Nabi, mereka pergi tahan kempen orang lain pula, jangan duk ikut Muhammad syair majnun, seorang penyair yang gila, jangan duk turut dia. Dan bukan ada datang apa Muhammad tu sebab tangkara orang je susah sampai ikut kami. Tapi dia hasut orang apa semua. Tuhan kata tak apa Muhammad, kerja mereka tak terlepas, pasti aku akan soal nanti, aku akan dedah nanti di hari akhirat, seorang pun tak terlepas. Surah Bani Suratul Hijri. Wa fi sahihaini an Ali bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidaklah daripada kamu, daripada seorang, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali selagi akan berkata-kata oleh Tuhannya dengan dia tu. Sayukallimuhu, selagi akan berkata-kata akannya oleh Tuhannya, mana Tuhan akan bertitah ke diri, kan, kepada setiap orang daripada kita. Laisa bainahu, tidak adalah di antaranya, antara ahad tadi ni, wa baina rabbihi terjumanun, di antara kita dengan antara Tuhan penterjemah, mana ada orang tengah yang tolong sampai perkataan Allah kepada kita, kan? Kalau kita hari ini apa khitab Allah, Nabi yang sampai, ulama tolong sebab apa yang Nabi sampai. Di akhirat nanti Allah direct dengan kita, kan? Dengan kita terus, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu hamba ni, mana salah seorang daripada kita ni menilik, mana perhati belah kanan dia, kan? Bila Allah khitab lagu tu dekat dia, apa yang kamu buat apa semua,
Dia ni, seorang manusia ni, yanzuru aymana minhu, dia beralih tengok belah kanan dia. Fala yara illa ma qaddama, melainkan yang dia nampak apa yang dia buat dulu daripada waktu hidup dia. Allah tunjuk, no? Bila Allah khitab tanya apa yang kita buat apa dulu, kita dengan Allah kita faham apa yang Allah khitab dekat kita, kemudian kita beralih mai belah kanan. Fala yara, tidak melihatlah ia ahad tadi ni illa ma qaddama, melainkan barang yang dulu. Mana apa yang kita buat masa kita hidup dulu ni, mana kebaikan lah. Kita nampak habis tu apa benar kita buat masa hidup ni, daripada awal kita balik sampai kita mati, balik belah kanan nampak semua ni. Baik, kalau kita buat kebaikan lah kan, apa kebaikan yang manusia buat ni semua nampak. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, dia balik pula belah kiri, manusia ni akan nampak apa kejahatan, keburukan yang dia buat sepanjang hidup dia atas dunia ni. Belah kanan tengok amalan kebaikan dia, hak dia buat sepanjang hidup. Dia beralih tengok belah kiri, maka belah kiri dia akan nampak apa kejahatan dosa yang dia buat selama hidup dia. Nampak? Fala yara illa an-nar wa yanzuru baina yadayhi, dan melihat ia di hadapannya. Fala yara, maka tidak melihat ia illa an-nar, kecuali api kan. Bila dia tengok di depan dia nampak neraka Allah, nampak neraka Allah. Tilqa wajihi, membetuli dengan muka dia. Kemudian Nabi kata fattaqun nar, takutlah olehmu akan neraka itu, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebelah daripada buah kurma yang kamu sedekahkan atau hadiahkan. Tengah ulama kata fattaqun nar, dapat menjauhkan diri kamu daripada neraka, walaupun yang kamu belanjakan pada jalan Allah hanyalah sebelah daripada buah kurma sebiji. Tamrah ni tanwin wahdah an, ta li wahdah, sebiji buah kurma tu belah dua. Walaupun kita sedekah ke orang sebelah, makna sikit lah. Itu pun kalau keikhlasan kita besar boleh menjauhkan seseorang tu daripada api neraka. Ni hadis ni sebagai ulama kata dulu ni Nabi biasa kata dekat Sayyidatina Aisyah. Satu hari Aisyah ni, Nabi keluar daripada rumah Aisyah, nak balik mai rumah Aisyah jugalah, dia ada urusan. Kemudian bila Nabi sampai balik di rumah, Nabi tanya Aisyah, ada isu apa, ada peristiwa apa yang berlaku hari ini? Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, selepas Rasulullah keluar daripada rumah tadi, ada seorang perempuan bawa anak dia, dalam keadaan lapar, mai minta kut ada sikit-sikit makan nak boleh bagi. Saya pun cari dalam rumah tak ada benda. Keluar main tengok anak dia ni nampak tulang angka kuih, mak tu pun kecok lah, tak ada benda nak makan. Dia kata nanti saat nak masuk rosek, kut ada sesak 2-3 biji. Cari pi mai tak ada. Dah last sekali nampak sebiji je buah kurma dalam rumah Rasulullah, sebiji. Tak ada banyak. So, kalau ada gandum, Aisyah bagi gandum. Hari tu tak ada apa, ada sebiji buah kurma tu pun tercicit daripada nak bagi ke orang. Aisyah pun ambil kesian kat umpan ni, bagi kat dia buah kurma ni. Anak dia ni tulang angka dan ni lapar, mak dia belah dua ni, bagi kat anak sebelah. Anak ni lapar sama-sama ambil, untuk telan terus. Mak nak lagi Aisyah teriak. Aisyah teriak. Sihat Aisyah kata, kalau ada aku bagi habis dah. Ada sebiji tu. Duit pun tak ada Aisyah macam tu. Aisyah ni seorang yang cukup makmur dalam kitab Fawaid Jalilatul Bahiyah, syarah bagi Syama'il Tirmizi tu. So itu dia biasa dapat duit daripada kalau tak silap ingat saya, daripada Gubernur Madinah. Gubernur Madinah Abdullah bin Zubair ke Muawiyah bagi, tak ingat lah. Lebih kurang nilai dia hampir RM800,000. Dan Aisyah dapat pagi, belum pun menjelang maghrib, habis RM800,000 tadi ni. Hamba dia kata, tak taruh ke? Taruh dah tu.
taruh dah tu. Kita dah baca taruh hak kita pediah tu. Sebab tu Nabi biasa tinggal di rumah tu 4 batang kaki. 4 batang kaki kambing. Bila ada orang susah main minta sumbangan, tak ada rumah lapak nak makan ni, Aisyah bagi 3, tinggal 1. Balik-balik main, Nabi tanya, ada apa tadi ni, kok siapa main? Saya tahu. Tu saya bagilah, tinggal 1 ada. Nabi kata tinggal 3. Sahabat tinggal 1 dah, tinggal sebentar lama. Nabi kata tak, tinggal 3. Hanu tinggal ni makan habis jadi tik. Dan kita ada, kita kira hak tinggal. Kita kira jahanam bagi korang tu. Jadi Aisyah tengok tu teriak. Aisyah sedih tengok. Nak tolong pun tak ada. Duit kalau ada Aisyah bagi, tak ada apa dah nak bagi. Jalah mak ni duduk dalam mulut, buat keluar balik lagi kat anak kan, biar mak lapak tak apa. Balik-balik mai Rasulullah kata ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Walaupun sebelah sahaja buah kurma yang kamu bagi Aisyah, itu sudah cukup untuk menjauhkan kamu daripada api neraka. Ni biasa ni lapah yang Nabi sebut ke Aisyah. Kan nanti banyak kan janji kita bagi tu ikhlas. Kalau bagi 50,000 pun kira buat apa. Bagi banyak ngai lari kamtek. Jadi Kalau kita kesian orang jalan kaki bawa penangan macam tu, dia macam nonton dia sumbangan tenaga dia tak sama dengan harta. Jahidu anfusakum wa amwalakum. Dapat lah. Dia kita keluarkan daripada harta ni lebih besar. Kadang-kadang orang ni dia boleh tolong kan. Hampa nak minta tolong, abang jangan minta duitnya. Bila dia tolong, lepas tu dia bagi dia pula kawan. Cerita tu. Dia tu tanya dah boleh 2 lagi banyak tu. Bagilah tu kat mana boleh kan. Bagi banyak-banyak kita badannya tu. Bagi tu saya dekat ni belum. Tapi kadang-kadang baik tu. Sebab tu Nabi, sahabat bagi. Tapi kan tanya lagi balik. Nabi tanya. Dalam perang Tabuk tengok dalam hadis Imam Tirmizi. Hari tu apabila Nabi tawarkan sesiapa yang ingin menginfakkan harta pada perang Tabuk, para sahabat pakai senang. Sebab musim tu, musim padi tak mengerat. Padi tak ada masak. Bahasa kita kalau mendang ni kan, tak ada duit. Lain kalau orang tua-tua dulu harap dia mengerat tu kan. Tak ada dah duit lain. Tak ada. Makan pun makan hak mana duk ada tu je. Ikan tak apa lah, ikan jenuh masa tu kan. Cedok dalam parit tu ya. Bila buka tawaran Sayyidina Osman tu cerita lain. Bila dengar saja gitu, Sayyidina Umar lari daripada rumah dia. Jadi impun lah. Bila lah Nabi nak buka tawaran untuk pergi perang, tahu aku nak infak harta aku fisabilillah tu para sahabat. Fal yatanafasil mutanafisun, berlumba-lumba nak buat kebajikan ni. Dia pun pi hari tu dia sampai di depan Rasulullah, tengok Sayyidina Abu Bakar tak sampai lagi. Dia kata lama mai ni kalau pi Sahih Abu Bakar duk ada dah. Tapi hari ni mujur aku dulu sampai, dia kata. Lepas tu Nabi tanya Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar kata, haza mali anfaqtuhu fi sabilillah ya Rasulullah, inilah harta yang saya ada, yang saya nak infak apa harta ini kepada Tuan ya Rasulullah untuk fi sabilillah. Nabi tanya apa? Ma abqaita li ahlika ya Umar. Nabi tak tanya bagi balik. Tapi dalam riwayat lain Nabi kata, ma anfaqta. Baginya nah, dia kata anfaqtun nisfa wa taraktun nisfa li ahli. Ya Rasulullah, saya bagi setengah, saya tinggal makna saya bagi habis harta saya, tinggal makan sekali tu ya. Kalau kita kata gunilah, kalau duit tu ada 1,000, Sayyidina Umar bagi 990 ringgit, tinggal 10 ringgit, beda makan sekali anak bini dah. Mudah-mudahan barik fi ahlika wa fi malika ya Umar. Mudah-mudahan Allah berkati pada harta yang kamu infak dan anak isteri kamu yang
kamu tinggalkan tadi ni, ahli keluarga kamu. Sayyidina Abu Bakar pun sampai. Bila Sayyidina Abu Bakar sampai, harta yang dia bawa ni, Imam Tirmizi kata lebih kurang Sayyidina Umar juga kan. Tapi bila dia pergi tu, Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, ma abqaita li ma anfaqta wa ma abqaita li ahlika ya Aba Bakrin. Kamu bagi banyak mana dan kamu tinggalkan kepada anak keluarga, anak cucu, anak isteri kamu tu banyak-banyak. Sayyidina Abu Bakar kata, anfaqtu kullah ma abqaitu li ahli illa Allah wa rasul. Ayat tu Sayyidina Abu Bakar kata tunduk terus. Dia kata, ya Rasulullah, saya bagi semua apa yang saya ada, yang saya tinggal dekat anak bini saya, Allah dan Rasul sahaja. Tengok iman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengar lagu tu tunduk teriak, ma sabaqtuka ba'da zalika abada ya Aba Bakrin. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku tidak mampu dahului kamu sampai bila-bila. Sebab tu kita akan cerita dalam bab hisab ni, dalam hadis sebut orang yang mula-mula Allah hisab iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mula sekali hisab. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa Abu Bakrin? Abu Bakar lagu mana Rasulullah, dah Umar nombor satu. Nabi kata, waktu dihisab Sayyidina Umar wa Abu Bakrin zafathul malaikah ilal jannah. Dan bahasa kita kata, waktu Sayyidina Umar dihisab, Sayyidina Abu Bakar lepas bawa lari masuk syurga lah. Itu Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Umar orang yang mula-mula dihisab. Tak ada siapa yang dihisab terlebih dahulu. Sayyidina Umar nombor satu. Tu sahabat lain tanya, Abu Bakar duk tanah Rasulullah, masa Umar kena hisab, Sayyidina Abu Bakar balik kawat berlari masuk syurga lah. Tu yang dia kata, ma sabaqtuka ba'da zalika abada ya Aba Bakrin. Aku tidak mampu dahulu akan kamu sampai hari kiamat. Itu tinggi Abu Bakar. Nabi tanya apa? Ma abqaita. Banyak sahabat ni Nabi tanya, ma abqaita li ahlika, ma abqaita tinggal banyak mana? Kita tanya bagi nyak noi. Bagi nyak mana? Tak kira kan 5 kupang pun kalau ikhlas rosak nilai dia kan. Banding nilai tu pula kadang-kadang tak ada sama. Kawan ni kata 10 juta, dia bagi 1,000 pun Allah biar benar. Kawan ni ada RM50, dia boleh bagi RM20, megah dia lagi. Ya. Dia kata, saya dah dekat 50, tak apalah, kesian ambil lah RM20. Hebat dia. Kawan tu 10 juta bagi 1,000 pun tak hebat. Sebab ni sebah 1,000 dengan 30 juta macam mana? Tu bukan situ nilai dia kan. Orang kata nilai bukan berada pada kuantiti, dia berada pada kualiti kan. Kualiti tu niat dia tu, kemampuan dan niat lah tu, nak tengok nilai kita tu. Wa qad warada anna al-kafira yunkiru wa tashhadu alaihi jawarihuhu. Dan sesungguhnya telah datanglah, yang ni datang hadis, annal kafira, bahawasanya orang-orang yang kafir, yungkiru, tidak mengaku. Orang kafir ni bila buat amal saksi, buat amal bukti, dia tak mengaku situ lah. Wa tashhadu alaihi jawarihuhu, dan menjadi saksilah atasnya. Ala ni makna dalil madarah lah, makna menjadi saksi untuk seksa atas dia. Jawarihuhu, oleh anggotanya. Tangan kaki dia yang cerita, ya Allah, pada tarikh sekian-sekian tangan akulah yang pergi mencuri, dan tangan akulah yang pergi menikam nombor ekor. Kaki kata, betul ya Allah, aku menjadi saksi, akulah yang ada pada bersama pada masanya, pada masa tu kata. Semua anggota tu jadi saksi. Ni kan cerita ni, anda tambah akan datang ni. Habis. Mana ada muka surat tu? Duduk dalam kitab ni. Kitab lain. Sebelah lagi duduk ni. Ni dia putui ya. Duduk heran awak muka surat tak ada. Dah berhabis tambahan ni, nanti kita akan masuk. Manusia ni
keadaan sewaktu menerima suratan amalan ni. Kalau cerita sini lah. Mula-mula suratan amalan tu mai lagu mana? Kan? Malaikat mai bagi ke? Dengan cerita ni. Orang yang dapat suratan amalan dulu pun siapa dia? Kan mula ambil suratan amalan menunjuk di atas dia ni ahli khair, ahli kebajikan, ahli saadah. Siapa dia? Sayyidina Umar dululah yang terima dulu. Umar pun tak hisap. Umar kata tak hisap. Tapi terima suratan amalan tu dia dulu. Kan? Allah hentang angin pi pukul di bawah arash, tempat simpanan amalan-amalan kita ni. Angin bawa mai. Malaikat kata ambil. Siapa-siapa yang amalan yang buruk banyak dia nak ambil belah kanan tak boleh. Akan cerita nanti. Ada seorang zaman Nabi tu. Dan zaman Nabi tak silap nama dia Aswad bin Abdul Asad. Dia dua beradik dengan Abdullah bin Abdul Asad. Dia pun sepupu Nabi. Abdullah bin Abdul Asad ni dia menikah dengan seorang perempuan nama Hindun. Dapat anak 3 orang, antara anak dia nama Salamah. Sebab tu dia digelar dengan Abu Salamah, dan isteri dia digelar dengan Ummu Salamah. Kemudian hijrah pergi ke Madinah dalam tahun yang kedua atau tahun yang ketiga, khilaf ulama. Abdullah bin Abdul Asad ni meninggal. Dia sepupu Nabi dan dia juga saudara susu Nabi. Bila dia meninggal, akhirnya Nabi pinang isteri dia tu, nama Hindun. Dia tu ada 2 beradik tu. Abdullah tu orang nombor 2 terima suratan tangan kanan. Adik dia tu nama Aswad. Aswad tu orang yang mula terima suratan tangan kiri. Dalam riwayat hadis kata apa? Waktu riwayat angin mai belah kiri, dia nak ambil dengan tangan kanan. Malaikat mai sentak tangan ni terkeluar. Amboi hang nak berlakon tu. Dalam hadis ni kata, bila suratan mai kot ni nak ambil lah kiri dan kena. Nanti kita akan cerita kaifiat orang yang banyak dosa ni. Dalam hadis Nabi kata tangan kanan dia tak ambil, terikat lagu tu. Angin buat mai kot belakang, kena ambil kot tu. Cukup teruk nak ambil amalan ni. Kita cerita Dr. Set banyak cerita ni. Tangan terikat dia ni, mula-mula tangan duduk tu, malaikat wa mai belah ni. Dia nak ambil bawah tu, malaikat mai tarik tangan dia, rentak keluar terus. Ambil yang kiri. Siapa dia? Adik dia tu nama Aswad bin Abdul Asad. Pasal apa? Dia dulu yang terima suratan lebih pada orang lain. Sebab dalam perang Badar dia dulu selapak nak bunuh Nabi. Sama-sama perang, boom, dia pergi dulu duk tolak kat Nabi. Pasal itu. Ada penama Aswad. Bagai riwayat kata Aswad bin Yarus. Dia banyak ulama kata Aswad bin Abdul Asad. Dulu sahabat Nabi yang di zaman itu adakah silap dalam penulisan? Ni cuma mereka ni tak hisap, cuma tunjuk mereka menerima suratan tangan kanan. Betul. Itu je kan. Tu yang tapi hebat Saidina Abu Bakar, orang baru duk terima suratan tangan kanan, dia duk jalan kaki masuk syurga lah. Ini ada dalam ni kata tu. Dalam Qurtubi sebut. Mana dia? Baca sikit, nanti kita akan baca lain lah. Awal man yu'ta kitabahu biyaminihi min hadhihi al-ummah Umar bin al-Khattab. Umar yang terima. Walahu syu'a'un ka syu'a'i syamsi. Bercahaya dan ini bagaikan cahaya matahari. Suratan amalan Sayyidina Umar. Pancang dia.
Faqila lahu, sahabat tanya kat Nabi, fa ina yakunu Abu Bakrin ya Rasulullah. Hai, dah Umar nombor 1, Abu Bakar ni depa dua paling kemas sekali. Abu Bakar macam mana Rasulullah? Nabi kata, hayhata zaffathul malaikah ilal jinan. Jauh. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar malaikat duk pelari masuk syurga lah. Mak baru terima suratan. Tu Sayyidina Abu Bakar makam dia. Gagal lah riwayat sebut gitulah. Qurtubi banyak kisah. Habis. Kita berhabis sikit gini bagi sampai tang stesen ni. Saya hujung ni tak banyak sangat. Tanbihani, ini ada dua penjagaan. Al-awwalu kaifiyatul hisabi mukhtalifatun. Cara Allah hisab amalan kita ni berbeza-beza. Makna setiap orang ni tak sama. Bukan bila kata semua melalui situasi yang sama. Dah lama kata faminhul yasiru, sebahagian orang ni mudah sikit je kan. Tuhan memang tanya, macam mana buat amalan? Okey ke? Kalau bahasa kita lagu tu lah kan. Boleh alhamdulillah empi betul. Wal asiru, sebahagian orang ni payah. Siapa orang yang payah ni? Antara dia Nabi kata man nuqisha uzziba, orang yang diperiksa, mana didetailkan periksa kerja buat, orang ni pasti kena azab. Macam kita pergi immigration kan, kat immigration tengok mai mana pak cik, mai ni mai cari barang sikit. Dia tak tanya dah beli beras pulut macam mana. Dia tengok jalan lah pak cik, mudah kan. Tapi kalau dia mai buka bonet kereta sampai enjin depan pun dia check mampu. Kalau kita tak ada barang salah pun teruk kan, buka satu koyak question lagi tengok kita salah. Terus duk cerita kata kita bawa barang salah. Kalau kita tak bawa barang salah tu pun satu beban lah kita. Lagu tu lah amalan kita kalau Allah periksa kan. Pukul 3 tu hang buat apa? Duduk saja. Pasal apa hang duduk saja? Mampu kan. Satu Allah periksa tu. Nabi kata man nuqisha uziba kan. Siapa yang Allah periksa dia detail, orang ni memang periksa tu dah azab, pasti dah orang tu kena azab. Makna kata orang yang tempuh hisab dengan payah mesti dah kena azab. Memang kena azab. Periksa satu-satu bagi mudah. Kita kena pemudah dengan orang. Kita buat payah dengan orang, tobat senang tak senang. Dia payah. Hang buat payah dengan orang tu tentang hang ketua mampui gitu lah. Wasir wal jahru, ada sebahagian dia rahsia Allah lah dah. Kalau bahasa kita kan, hanya Allah yang tahu. Kita buat dah dosa kan. Tapi setengah orang ni bila kata Allah tak dedah. Kalau bahasa kita aku ni Tok Guru dia cerita aku tu pada pukul 3.26 hari bulan 2 pukul 9 pagi. 9 pagi tak apa pergi lagu tu lah. Tuhan tak dedah pun. Setengah tu Tuhan abang 8 atau 9 pagi tu hang tikan mak ekor. Boleh duduk mak ekor dah pergi makan babi pula. Cerita tu kan. Lepas tu pada harap hang naik rumah belajar lagi tu dia main judi pula dah tu. Keluar tu hang belah kereta mampui orang hang mabuk. Mampui. Habis tu ada dah. Bukan dedah saja, ambil tindakan masalah dia. Tu yang kata wasir wal jahru. Setengah tu Allah dedah bagi orang pakat tahu ni. Apa nak tahu si fulan sekian waktu. Allah malu ya Allah. Dah lah malu kena azab lagi. Setengah-setengah tu malaikat duk cerita amalan. Mai tang ni. Mai dia campin sikit no. Dia lagu tu tak abang kan. Tengah-tengah tu dia terus tak abang. Tuhan tak dedah pun. Okey. Lebih kurang sikit sangat ni dia punya salah dia ni. Lagu tu ya. Tuhan tak abang kita buat apa.
Kawan ni tu habaq dia buat nak tampa, dia buat nak tampa. Allah. Tu yang dalam surah apa? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Thumma ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Kita baca ayat tu, Al-Imam Syafi'i kata sunat kita memohon supaya Allah mempermudahkan hisab ke atas kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Sunat dia baca tu. Untuk imam baca ke kita baca doa ni. Untuk imam, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Nak rokok tu. Nak rokok. Baca lah doa tu. Kita duduk luar semayang pun tak semayang duduk dengar dia baca. Sunat kita baca Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami akan sebagai hisab yang mudah. Ni hisab yang mudah. Kan dosa-dosa kita Allah tak buka pekung kita di depan orang. Malu kita lah pun kalau orang tahu kantui malu. Tak apalah malu saja ya. Macam mana malu boleh, sakit pun boleh. Dunia malu ya. Ni. Wal fadlu wal adlu. Limpah kurnia ni merujuk kepada Allah mempermudahkan kita dan Allah sirkan amalan keburukan kita. Wal adlu tu nisbah kepada Allah payah ataupun nyatakan amalan tu dengan sebab banyak dosa. Ala hasabil a'mal, di atas sekira-kira amal. Makna limpah kurnia, makna kalau seseorang itu menempuh hisab dengan mudah dan Allah tak dedah pun habis dia punya perangai dia, itu adalah limpah kurnia Allah. Sebaliknya ada orang yang Allah dedah habis kerja buat dia, kemudian Allah bongkar cerita habis depan orang, itu adalah keadilan Allah. Dulu atas dunia pun hang tak heran pun kat orang teguk hang depan orang hang buat. Siapa boleh buat apa kat hang? Hari ini hang tahu. Ala hasabil amal, sekira-kira amalan. Fayaghfiru liman yasha'u, maka mengampunilah oleh Allah liman yasha'u, bagi mereka yang mengkehendaki. Ya Allah boleh nak ampun siapa pun kan. Ada setengah ada yang Allah ampun walaupun atas dunia dia banyak buat dosa juga kan, tapi hujung-hujung umur ni dia dah lah kita kata kan. Kalau nak sibah dengan masa dia patah balik tu bukan lama pun kan, setengah orang tu kan. Jadi menyamun jadi gangster tu 20-30 tahun. Jadi baik 2 tahun mati. Kan banyak ulama mai kat noh semayang pun. Hujung-hujung umur tu teriak duk ingat balik dia punya amalan. 2 tahun saja dia dah berubah. Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 10 hari je. Kan? Tu dia kata fayaghfiru liman yasha. Allah boleh ampun dosa. Limpah kurnia Allah. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan azab sesiapa yang Allah kehendak. Kadang tu macam tu setengah orang kan, amalan buruk dia banyak, tapi hujung umur dan patah balik, Allah mujuk kan habuan dia. Duduk takut dia kona tang 40 lebih tu lipat dengan ayat tu. Awal baik. Awal baik. Tu yang kita takut sekali. Kita ni nak boleh awal mai sudah bagi elok lah. Tapi kedudukan kita ni kira berhujung, bukan kira berhawai. Al-ibrah bil khawatim. Ambil kira kita ni berhujung. Berhujung. Kalau awal pun banyak jadi elok, berhujung dia lipat pikut lain tak jadi kerja. Tu kita takut sekali. Alhamdulillah awal nampak okey semayang bang puasa rajin pakai sorban. Dan naik hujung dia pakai lap pendek lah. Mati buat perempuan. Allah. Dulu anak dara lintas ketang takut. Lah ni anak dara pula takut tengok dia lintas. Terbalik lagu tu banyak jadi tu kan. Jadi depan kita duk tengok takut kita bukan tahu kesudahan kita pula. Wa awwalu man yuhasabu, dan bermula mereka yang
pertama-tama mereka yang dihisap khabada hazihil ummatu, iaitu ini umat. Mana orang yang mula-mula Allah panggil untuk proses pembicaraan, pendedahan ni, mana hisap ni umat Nabi Muhammad dulu. Habis semua apa kita, baru umat lain. Mana walaupun kalau nak kira turn, patut kita turn lah kan. Nabi dulu berapa ribu orang Nabi tu. Pada Nabi Adam seorang panggil teranak sampai giliak kita, Allah kan. Cukup lama kan, nak sampai giliak kita. Tapi yang mula sekali Tuhan nak hisap umat Nabi kita. Mana Tuhan nak bagi peluang umat Nabi Muhammad dululah yang rasmi masuk syurga dulu. Dengan Nabi masuk, Nabi-Nabi lain masuk. Daripada kategori umat Nabi kita lah yang mula dulu rasmi masuk syurga. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi dengan sebab besarnya pangkat Nabi kita di sisi Allah. Asani, dan tambih yang kedua, hikmatuhu, apa hikmah Allah lakukan proses hisab ni? Izharu tafawutil maratib, untuk menyatakan lebih kurang maratib ni, peringkat-peringkat fil kamal, pada sempurna. Mana kedudukan kita ni, nak tahu kawan ni tinggi itu lagu mana tu. Itu baru tahu kedudukan dia di sini, tinggi ke dia rendah, dia jauh ke dia dekat. Wa fadha, wa fadaihi, atah pada tafawuti ni. Hikmatuhu idharu, bukan dia, atah pada kata izharu. Hikmatuhu fadaihu ashabin naqsi. Ini bagi nisbah bagi orang ahli sa'adah. Allah hisab tu menyatakan kedudukan martabat seseorang itu dari sudut sempurna, di sudut dia dengan Allah tu, adakah dia tinggi kedudukan dia ataupun rendah kedudukan dia banding dengan orang lain. Itu nisbah ahli sa'adah. Wa fadaihu ashabin naqsi. Fadaih ni orang panggil apa? Pecah tembelang. Pecah tembelang ashabin naqsi, orang-orang yang kurang. Mana orang-orang yang banyak melakukan dosa dan juga orang-orang yang kufur. Allah nak buka dedah kejahatan mereka tu bagi semua pakat orang tahu. Lagi malu lagi lah kan. Fadaih ni pecah tembelang lah kan. Orang kata apa pecah tembelang, satu lagi dia terjemah dengan fadaih ni menambah aib lah, menambah malu dia lagi kan. Orang-orang yang banyak dosa dan orang-orang yang kufur ini, mereka menambah malu di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain. Bukan zakat ni memang malu, sungguh-sungguh malu tu satu azab kan. Dia ashabun naqsi. Ashab jamak pada sahib, orang-orang yang mempunyai kekurangan. Habis. Nanti kita akan masuk wa mimma yajibu i'tiqaduhu annal umama yu'tawna sahaifuhum wa hiya kutubul lati katabatil malaikatu fiha a'malahum fid dunya ya'khudhuha al-mu'minuna bi aymanihim wal kuffaru bi syama'ilihim. Ini orang Islam, orang beriman semua terima suratan tangan kanan. Orang yang kafir ni semua ambil tangan belah kiri. Dia akan cerita sinilah ni. Dia di depan tu. Man satara ain, apa nama, man satara ain uyuban nas ka aib akhah ka satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Di kaedah dia begitu. Orang yang tutup aib sesama Islam, sesama saudara dia, maka sana Allah tak buka, pecah tembelang. Kalau dia kerja duk cari pasal, duk kerja nak cari mak, tengok salah orang, kira nak sebab saja, hang pi sana nanti hang kena kan. Aib hang habis Allah dedah depan orang. Dia kaedah dia gitu kan. Tadi ni ustaz kata ni ada Allah buka aib, mungkin orang yang
orang yang tak ni lah yang mungkin buka orang di dunia ni dia sekarang. Jadi satu boleh jadi juga dia. Banyak sebab. Ada yang buat maksiat tanpa malu di depan orang, tanpa segan. Tu pun Allah akan aib dia sana. Dia tak bukan aib orang, dia kira dia ya, tapi jahat tak heran kat orang. Pergi sana. Dia peduli apa? Kan? Dia tak malu dengan kejahatan ni, dia buka dia sendiri kan dia aja. Sebab tu. Tu kata dia buat dosa, dia tak heran kat orang. Lepas tu pergi sana nak suruh Tuhan ketuk. Dunia apa hang tak malu kat orang? Walaupun kejahatan tu dibuat dia tu dunia ni secara sembunyi. Tu atas limpah kurnia. Kalau Allah tak ada dah, rahmat Allah. Kalau Allah ada dah, balasan atas kerja dia buat dulu. Gitu lah. Kalau macam orang kerja yang macam tu lah, orang yang dia ni ada pelakon ke apa. Ha? Tapi dia tak tobat lah. Dia pelakon ada yang part-part yang kena orang, tapi dia tak tobat lah. Aku sana macam tu juga aku. Dia kata sana sini pun kalau kita nak mengumpat dia pun tak dosa. 6 syarat kita boleh mengumpat orang kan. Aib yang dilakukan di hadapan manusia. Kalau dia buat sengak-sengak kita biduk kata kat dia tak boleh. Tapi kalau dia pun tak heran pun, tunjuk depan orang lagi kan, bangga pula tu. Jadi kita nak kata kat dia salah, tak dia salah kan. Jadi keadaan dia gitulah kan. Cuma kalau orang banyak dosa tak sangkut lagu tu, adakah Allah dedah? Tu siapa tak boleh buat putusan. Kalau dia dedah, itu keadilan Tuhan. Kalau Allah tak dedah, itu limpah kurnia Allah. Itulah kan. Cuma Nabi bagi panduan lagu tulah. Walid dia gitulah kan. Tapi rahmat Allah ni mengatasi kadang-kadang walaupun dia buat lagu tu kan, sebabkan anak dia yang sebah pada tu duk minta ampun dekat Allah, Allah tutup dekat sana. Itu dia, itu atas rahmat Allah. Allah nak pandang sudut mana tu, Allah Maha Kaya. Kita nak buat hukum tak boleh. Kita pun tak tahu nak kena hukuman baru. Nak duk hukum orang kan. Kita pula duk hukum dia ni mati neraka ni. Wah, ingat neraka kan. Kita pun tak tahu lagi Tuhan nak tahu kita mana. Ni dekat cerita nanti ni. Kalau terima suratan ni. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan lari tajuk sikit lah. Berkenaan dengan batal wuduk sentuh kemaluan dengan telapak tangan tidak batal dengan belakang telapak tangan. Apa sebab sentuh kemaluan dengan belakang telapak tangan tu tak batal wuduk? Apa hikmah dia Ustaz? Bahasa adalah hadis man massa farjahu. Massa dalam lughah ni makna sentuh dengan tapak tangan. Massa man massa farjahu. Kalau la massa sentuh kulit. Jadi massa farjahu sini. Jangan ingat dalam Ibnu Abbas ada bahas berkenaan dengan punca yang sentuh. Saya tak ingat. Ibnu Abbas ada qaul dia. Yang kedua, kalau nak tengok sebab apa hikmah jadi batal tu, buka dalam kitab Mizan Al-Kubra Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia contoh kan, sebab apa? Apa hikmah dia? Saya tak ingat. Ada dalam Mizan Al-Kubra juzuk pertama Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dalam tu dia sebut kan, kadang-kadang ada cerita hikmah. Tetapi dia banyak dengan isyarat lah. Kadang dia tak sebut sekok-sekok bahasa tu ulama besar ni kan. Kadang-kadang dia bagi poin-poin hin-hin gitu ya. Jenis menyakak enggak lah nak faham kan. Hikmah dia saya tak ingat. Ada catik dulu ni. Masa tu duduk tengah semangat lagi. Tak-tak betul semayang contoh semua hikmah. Malah tak ingat. Lama.
Kita syarah-syarah hasyiah ni setengah tu ada hikmah dia tu. Tapi berkenaan dengan tak batal belakang tapak tangan tu mungkin berdasarkan dengan hadis tu lah. Masa kalimah masa. Setengah-setengah ulama, kalau ulama salah ni ta'budi lah. Dia banyak ta'aquli ni ulama khalaf. Ta'budi ni maksud ulama dulu habaq kata batal. Pasal apa? Serah ke Allah. Kan? Mereka tu Allah bagi kat mereka ilmu untuk tahu, tapi mereka tak mahu adab dengan Nabi. Kan? Nabi sebut tu, tu ulama salah, memang ulama khalaf. Dia cerita bab rahsia sebab timbul manusia belakang ni kan suka tanya siapa kan. Sebab tu ulama ni buat keluar. Tu pergi menambah kejap lagi lah orang-orang belakang. Orang dulu ni dia tak banyak tanya. Dan bila kata Allah kata tak boleh, tuang habis harap. Kita pasal apa tak boleh pergi. Mereka nak kena tuang. Tu dia situasi dua zaman yang berbeza. Kan? Betul ulama belakang Imam Haramain dah sebut. Kan? Imam Haramain. Sebab tu ulama belakang bahas. Semua kan. Macam sembahyang subuh pasal apa? Sembahyang subuh. Kau tak sembahyang pukul 8. Boleh lena lama. Kan? Tu subuh tu pasal apa? Ulama pun bahas. Pasal pertama sebab asal sembahyang, yang kedua nilai waktu. Wasubhi iza tanafas. Pasal apa Tuhan kata wasubhi iza tanafas? Wahai duha pada wa duha wa lail iza saja. Itu daripada sudut hikmah, dari sudut waktu dan ketika. Kan? Waktu ketika ada waktu penggunaan Allah tu lebih banyak, ada waktu tu Allah hadkan bilangan. Tu antara rahsia-rahsia hikmah penentuan ibadat tu. Subuh 2, awal tak buat 4, lohok kalut buat 2 sudah kan. Lemak bahas kita usah dia bahas. Cuma nak bagi tambah gemar kita kan, kita tahu hikmahnya perbuatan Allah ni. Tuhan buat lagu ni pasal ini. Sebab tu saya tak ingat lah. Pasal dengan belakang tangan. Pasal bukan sentuh kemaluan orang tu malang kita kan. Apa beza? Kalau kita basuh kencing kot tu pendengar ni, apa beza kan? Lebih kurang hak kita. Tu saya tak ingat. Tak silap ingat Abdul Wahab Sya'rani ada bahas. Lepas tu dalam Bu Jeremy, tengok Bu Jeremy kena dengan Bu Jeremy tu Wahab. Tak ingat lah, lama dah tak tengok. Kadang-kadang dalam furuk masail pun ada salah tu. Dia bahas hikmah sikit. Tapi dalam sulam dia bahas masuk belakang dia kan. Dia tak buat sentuh. Dia lebih fokus kepada masalah faham kan, dan tatbik masalah tu. Lebih jelas masalah murad fuqaha tu. Bahas hikmah ni sebahagian kita ada di situ. Yang Anah pun kadang-kadang sentuh. Baju ni Nur Qasim pun kadang-kadang sentuh. Setengah-setengah bab di situ. Setengah-setengah bab dia sentuh. Kan? Tu dia kata bukan kita boleh pula. Dia nak suruh ngaji minyak buah kan. Tu. Tidak kita pakai sebuah tu Dia tak ingat. Ada hikmah dia tulis Ibn Abbas bahas kan. Dia bahasakan, dia kata antara kencing dengan kentut. Pasal apa sama-sama batal ayat sembahyang. Sedangkan kencing tu dia keluar berbau lagi teruk, nak kena basuh. Kentut tak payah basuh tapi batal juga. Ibn Abbas bahas macam tu kan. Bahas satu. Saya tak ingat dulu biasalah cerita. Tapi tak ingat lama. Lupa. Nak duk buka kitab fiqh pun lama. Allahu alam, tengok. Saya ingat saya tengok lagi. Tu Betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yanfa' min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.